Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita impikan agar kita dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita impikan agar kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita impikan agar kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita, tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, tuan-tuan guru kita, sahabat handai kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang sudah pun pergi meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua, mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ibu dan kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengurniakan kepada kita pelbagai kurniaan demi kurniaan, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu ingin menghitung nikmat demi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu, nescaya kamu pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat demi nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Di antara tanda bahawa kita daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur, iaitulah dengan kita melaksanakan segala kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada suatu perkara yang lebih utama selain daripada kita mengutamakan perkara yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian seterusnya kita meletakkan diri kita di dalam satu lagi kefarduan, iaitulah kefarduan yang paling utama daripada sekalian kefarduan yang utama-utama itu, iaitulah kefarduan menuntut ilmu, seperti mana yang dirakamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
barang siapa yang mengadakan satu jalan untuk ia menuntut ilmu, untuk ia mencari ilmu, untuk ia hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkannya baginya satu jalan untuk ia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, bersyukur saya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini anda dapat bersama-sama dengan seluruh ahli jemaah Bukit Jana ini, yang mana bagi saya ini adalah merupakan sejarah ya. Yang pertama kalau seingat-ingat saya lah ya, iaitu sejarah pertama saya hadir ke masjid ini. Dan saya juga difahamkan ya oleh jawatan kuasa bahagian pengajian mohon untuk saya memulakan pengajian iaitu dengan menggunakan kitab, iaitulah kitab sirah ataupun kitab sejarah ya. Seperti mana yang kita semua sedia maklum ya, bahawa apabila disebut sahaja berkaitan dengan sirah ataupun sejarah ya, seperti mana yang kita semua sedia maklum ya, pada malam ini ya, mungkin kita hanya akan membuat pemilihan terhadap kitab sahaja ya, seperti mana saya ada bawakan beberapa buah kitab ya, supaya mungkin kita boleh membuat pemilihan yang mana satu yang difikirkan oleh tuan-tuan sekalian untuk kita ya, jadikan ia sebagai teks bacaan ya, untuk sirah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kalau kita lihat ya, pada saya ni yang pertama sekali iaitulah ya, kitab sirah yang dikarang oleh Dr. Mustafa Sibai ya, iaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian dan pengajaran daripada sirah An-Nabawiyah. Kemudian yang kedua iaitulah kitab yang agak besar, iaitu mempunyai 3 jilid, iaitu oleh Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitulah Fiqh Sirah ya, yang mana percetakan oleh Dewan Pustaka Fajar, iaitu jilid yang pertama ya. Manakala mungkin juga kita memilih iaitu kitab yang ketiga, iaitu Fiqh Harakah fi Siratin Nabawiyah. Jadi kemungkinan saya hanya sekadar lontarkan, jadi pihak jawatan kuasa pengajian bolehlah membuat pemilihan ya, terhadap ya, yang mana satu daripada 3 kitab sirah tersebut ya, sama ada ya, memilih salah satu ataupun juga boleh mencadangkan mana-mana kitab sirah yang lain insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, sekadar muqaddimah pada malam ini di mana mungkin antum sekalian agak terkejut, iaitu bila disebut pengkuliah kita pada malam ni nama dia pelik tapi benar. Jadi nama saya mungkin only one in Malaysia, mungkinlah ni bukan nama lawak-lawak, bukan nama gelar-gelaran, nama betul yang tertera pada kad pengenalan iaitu Manolito bin Muhammad Dahlan. Agak-agak pernah dengar kan? Ada yang tak pernah dengar di mana saya berasal daripada Sungai Perak, orang Perak lah dan alhamdulillah sekarang ini saya telah pun menetap iaitu di Kampung Expo, tak jauh daripada tuan-tuan sekalian, di mana saya sepenuh masa iaitu sebagai pentadbir kepada 3 buah mahat tahfiz, iaitulah Mahat Tahfiz Tarbiyah Al-Ummah yang berada di Batu 21 Batu Purau, khusus untuk lelaki, manakala Mahat Tahfiz Tarbiyah Al-Ummah Haji Zakaria dan Hajah Qamariyah iaitu di Taman Kota Barat, manakala Mahat Tahfiz yang ketiga iaitu Mahat Tahfiz Tarbiyah Al-Ummah Al-Hasanah, iaitulah di Asam Kumbang. Jadi alhamdulillah pada malam ini
sebenarnya saya agak keberatan untuk menerima iaitu pengajian di sini, disebabkan kerana dah penuh 31 hari. Hari yang ke-31 pun iaitu Masjid Gopeng, Masjid Lama Gopeng. Saya dah tak ada hari dah. Dia cerdik. Dia kata, ustaz, kerana ustaz dah tak ada hari dah, dia kata ada satu hari yang ustaz memang akan kosong, dia kata, iaitu 31 hari bulan. Jadi ada bulan ni yang tak ada bulan yang ada. Saya kata, sanggup ke ada bulan yang ada bulan tak ada? Dia kata, asai dapat. Saya kata, kalau sanggup, alhamdulillah. Jadi pada malam ni, selepas daripada solat Isyak, saya ada iaitu kelas pengajian berkitab, iaitu kitab Matla'ul Badrin, iaitu di salah sebuah rumah daripada rumah kaki tangan Hospital Taiping. Jadi muslimin dan muslimat, kebetulan ianya selepas daripada Isyak, dan saya pun menawarkan kata, sebab Tuan Haji Abdul Rahman beberapa kali dia kata, ustaz jangan lupa beri satu tarikh. Allah, saya kata saya dah penuh, tengok minggu depan dah sekali lagi. Ustaz dah dapatkan tarikh ke tidak? Lalah saya pun bagilah. Jadi kebetulan malam ni maknanya iaitu selepas saja tamat iaitu kuliah maghrib di sini, kemudian setelah solat Isyak, jadi saya terpaksa memenuhi pula iaitu satu lagi tempat kuliah, iaitu di Kampung Boyan. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, pada malam ini insya-Allah sebagai muqaddimah kepada kitab sirah, kita semua sedia maklum bahawa definisi sejarah ataupun sirah kalau mengikut di dalam kamus dewan, iaitu ia membawa maksud asal usul, ataupun di dalam kamus dewan menjelaskan bahawa iaitulah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lampau, sama ada ianya berbentuk kisah ataupun ianya berbentuk riwayat, ataupun ianya adalah merupakan perjalanan sesuatu tamadun, ataupun ianya berkaitan dengan salah silah, ataupun ianya juga disebut di dalam bahasa Melayu lama sebagai surih-surih. Agak-agak pernah dengar tak? Di mana tuan-tuan sekalian, sejarah ini dia sebenarnya bukan datang daripada bahasa Melayu kita. Di mana ada banyak bahasa orang Melayu yang kita pakai, yang kita guna, sebenarnya kita pinjam iaitu daripada bahasa-bahasa asing. Di antara perkataan bahasa asing yang kita guna, iaitulah perkataan yang kita sebut sebagai sejarah. Sejarah ini sebenarnya ia datang daripada bahasa Arab, iaitu syajarah, daripada perkataan shim, jim, ra, ta tamarmutah, iaitu syajarah. Ia membawa maksud bererti pokok ataupun pohon, di mana kerana penkisahan terhadap sejarah ini ia seumpama membentuk akan pohon ataupun pokok, iaitu bermula daripada akarnya, kemudian batangnya, kemudian cabang-cabangnya, kemudian ranting-rantingnya. Maka kerana itulah bila kita berbincang berkaitan dengan iaitu sejarah, ianya tidak lain tidak bukan, ianya akan menyentuh iaitu pelbagai aspek, seperti mana kalau kita lihat sebagai contoh, iaitu apabila menceritakan tentang soal sejarah tamadun, contoh, kita tidak akan dapat lari iaitu berkaitan dengan pengkisahan bagaimana bermulanya iaitu tamadun kehidupan manusia, bermula daripada tamadun prasejarah. Contoh,
Seperti mana kalau kita lihat di sini mungkin ada guru-guru sejarah yang mengajak di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, ataupun mungkin kita pernah melalui pengkisahan berkaitan dengan sejarah, di mana tuan-tuan sekalian ianya tidak akan lari, iaitulah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya petik kata-kata hikmah daripada seorang iaitu ahli falsafah George Santayana, di mana beliau mengatakan bahawa mereka yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya semula. Ini nak menggambarkan kepada kita bahawa sejarah ini dia adalah merupakan satu proses yang sentiasa berulang di dalam kehidupan kita. Seperti mana kalau kita lihat apa yang disebut oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan apabila kita mengkaji terhadap sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sedang mengumpulkan hakikat-hakikat, dasar-dasar intisari-intisari Islam. Kemudian kita menyesuaikan iaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan kehidupan yang kita hidup pada hari ini. Sebab itu bila kita nanti menyentuh berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh lari, iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, iaitu sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira, iaitulah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga orang-orang yang menanti akan kedatangan hari akhirat, dan dia sentiasa menyebut-nyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Jadi muslimin dan muslimat, bila kita mengkaji tentang sejarah ini, maka tidak lain dan tidak bukan kita sebenarnya sedang cuba untuk memahami iaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menerusi penghidupannya dan juga suasana hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh Asy-Syahid iaitu Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di mana beliau mengatakan bahawa pengkisahan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia kata perlulah diingat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ia bukan sebagai manusia yang pintar, tetapi ia adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala menerusi wahyu dan taufiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan sekalian, kita jangan mengandaikan bahawa apa yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di atas kepintaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tetapi ia adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa sahaja yang terbit daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ia bukannya terbit daripada hawa nafsunya, tetapi ianya adalah merupakan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa sahaja yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu bila disebut sahaja sunnah, sirah ini juga dia menggambarkan, dia mengkisahkan
dan dia juga menterjemahkan sirah secara hidup, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadaptasikan Al-Quranul Karim itu di dalam kehidupannya. Sebab itu bila kita belajar sejarah, sebenarnya kita sedang belajar Al-Quranul Karim. Kerana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebenarnya adalah terjemahan secara live, terjemahan secara hidup Al-Quranul Karim itu. Seperti mana kalau kita lihat apabila disebut oleh ulama usul, ma huwa sunnah, apa yang dikatakan sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita selalu sebut iaitu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni apa dia? Lalu diterjemahkan sunnah itu ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yang dikatakan sebagai sunnah itu apa dia? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang disandarkan kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada qaulan, sama ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au fi'lan, sama ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au taqriran, ataupun takrir, perakuan yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au sifatan, ataupun sifat tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sifat ini bagaimana? Iaitu cara berjalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara makan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta segala-gala apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu itu, ingat, kata di ulama usul, ia adalah merupakan rahmatan lil alamin. Semuanya adalah membawa rahmat kepada sekalian alam. Sebab itu bila kita nanti belajar berkaitan dengan sirah atau belajar berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan dapat lari daripada sumber rujukan utama kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah menterjemahkan Al-Quranul Karim secara kehidupan. Maka sebab itu kalau kita lihat disebut lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga dia adalah merupakan satu contoh yang paling terbaik. Tidak ada manusia yang lebih terbaik selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih sempurna selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat, bila kita belajar sejarah tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sedang mengkaji, iaitu untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang paling terbaik daripada kalangan yang terbaik sekali. Maka sebab itulah apabila kita belajar tentang soal iaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita sebenarnya sedang belajar berkaitan dengan akidah. Kita juga sedang belajar berkaitan dengan iaitu syariah, iaitu berkaitan dengan hukum hakam. Kita juga sedang belajar iaitu berkaitan dengan akhlak. Dan di samping itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pendidik dan juga pendakwah yang wajib kita semua contohi, yang wajib kita semua teladani. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah merupakan iaitu tok guru pendidik daripada sekalian pendidik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan iaitu penasihat daripada sekalian penasihat.
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh yang paling terbaik untuk dijadikan sebagai suri tauladan kepada kita semua. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, pada malam ini insya-Allah saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian iaitu berfikir tentang apa yang sedang berlaku pada hari ini. Sebenarnya ia adalah daripada apa yang telah berlaku sebelum daripada ini. Cuba kita lihat Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Baru-baru ni tuan-tuan sekalian, saya kebetulan saya melayari satu laman berkaitan dengan penjualan buku-buku, sama ada terbitan dalaman maupun terbitan luar negara. Jadi kebetulan tuan-tuan sekalian, ada tawaran yang sangat baik, iaitu buku-buku yang hasil daripada terjemahan daripada Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala ini, di mana salah satu daripada buku dia tuan-tuan sekalian saya sangat tertarik, iaitu berkaitan dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Dia sebenarnya adalah merupakan gambaran daripada apa yang telah pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diberikan amaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di mana beliau menyatakan bahawa pada hari ini dia kata manusia sedang dilanda dengan pelbagai musibah. Musibah silih berganti. Tidak selesai satu musibah, datang lagi satu musibah. Tidak reda satu musibah, lalu datang lagi satu musibah. Lalu beliau mengatakan bahawa ini tidak lain dan tidak bukan, ia adalah disebabkan kerana Allah Subhanahu wa taala sedang memberi isyarat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan hamba-hambanya, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir kefasadan sama ada di daratan maupun di lautan disebabkan kerana hasil usaha tangan-tangan manusia. Allah timpakan musibah demi musibah itu untuk apa? Supaya manusia sedar, manusia insaf di atas segala maksiat demi maksiat yang dilakukannya, di atas segala kederhakaan demi kederhakaan dilakukan olehnya, segala dosa demi dosa yang dilakukan olehnya. Lalu mereka sedar dan mereka insaf, mereka bertaubat dan mereka la'allahum yarji'un, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renung tuan-tuan sekalian pada hari ini, musibah yang sedang melanda kita pada hari ini, ia sebenarnya adalah merupakan rintitan daripada kesilapan dan juga kesalahan kita yang lalu. Seperti mana kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, kita hari ini kita sedang dilanda bukan sekadar iaitu seperti mana kita semua sedia maklum, iaitulah ancaman pandemik COVID-19. Sekarang ni boleh kita anggaplah kita sedang menyambut ulang tahun pandemik COVID-19. Sebab pandemik COVID-19 ni berlaku pada bulan 3 tahun 2020. Betul kan? Betul kan? Sekarang ni dah masuk bulan 3 tahun 2021. Makna kena potong kek lah. Di mana dah setahun tuan-tuan sekalian, kita berhadapan dengan pelbagai PK, di mana kita bermula dengan PKP, kemudian tak selesai PKP, PKPB, tak selesai PKPB, PKPD,
kemudian kembali semula kepada PKP, kemudian patah balik semula kepada PKPB. Lalah kita sendiri pun dah tak boleh nak fikir dah. Banyak sangat fikir dia. Di mana tak selesai tuan-tuan sekalian dengan keadaan tersebut. Tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini sedang dilanda pula satu lagi musibah, iaitu tuan-tuan sekalian yang disebut sebagai ekonomi kita yang semakin runtuh. Hari ini tuan-tuan sekalian, kalau kita baca di dalam akhbar dan sebagainya, kita akan dapati tuan-tuan sekalian, iaitu pelbagai agensi-agensi perniagaan, pelbagai syarikat-syarikat perniagaan, mereka sudah mula gulung tikar. Seperti mana kalau kita lihat, iaitu seperti mana agensi pelancongan, terlalu banyak yang sudah mula menutup operasi mereka. Malah saya dipahamkan hampir dengan kita tuan-tuan sekalian, iaitu kilang Silverstone. Sekarang ni disebut sebagai kilang apa nama? Apa? Toyo. Di mana tuan-tuan sekalian, kilang Silverstone yang dekat dengan roundabout tersebut, yang dekat dengan apa nama ni tu, pasar burung tersebut, saya difahamkan akan menutupkan operasinya. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, ini bukan syarikat yang kecil, tetapi ia adalah merupakan syarikat yang sangat besar. Begitu juga kalau kita lihat, iaitu apa nama ni tu, syarikat penerbangan Malindo juga saya difahamkan sudah pun menutupkan operasinya. Tak selesai tuan-tuan sekalian, kita berhadapan dengan kekangan COVID-19, kita dikekang dengan iaitu ekonomi kita yang sedang runtuh. Kita pada hari ini sedang berhadapan dengan perebutan moral kita semakin reput. Di mana tuan-tuan sekalian berlaku kebejatan moral. Apa dia tuan-tuan sekalian? Kalau kita lihat, kita rasa cukup sedih. Seperti mana contoh kalau kita lihat pada bulan Januari baru-baru ni, kita dikejutkan, iaitu apabila seorang ibu sanggup bunuh anak dia. Allah, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak fikir tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat kambing, yang kita sebut kambing, binatang tu pun dia sayang dekat anak dia. Tetapi tuan-tuan sekalian, pada hari ini tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat seorang ibu tuan-tuan sekalian sanggup membunuh akan anaknya. Tak cukup dengan itu, kita dikejutkan, iaitu pada 1 Februari. Pada 1 Februari tuan-tuan mungkin dah baca, iaitu berlaku di Gemas Negeri Sembilan, di mana tuan-tuan sekalian seorang kanak-kanak umur 4 tahun telah pun meninggal dunia, lalu dibuat bedah siasat. Hasil daripada bedah siasat tersebut didapati apa dia tuan-tuan sekalian, iaitu pada tubuh badan kanak-kanak itu terdapat kesan-kesan gigitan gigi orang dewasa, iaitu pada lengannya ada kesan gigitan orang dewasa. Kemudian pada bahagian belakangnya ada kesan gigitan orang dewasa. Kemudian pada perutnya, kemudian pada pehanya. Kita tak boleh fikir tuan-tuan sekalian hari ni, kita ingat rimau wajah gigit orang. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, orang pun mula gigit orang tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak fikir. Kemudian tak cukup itu, hasil daripada bedah siasat tersebut didapati 3 tulang rusuk kanak-kanak umur 4 tahun itu telah patah. Dan tak cukup itu juga, di mana mulutnya dalam keadaan berdarah. Apabila pihak keselamatan membuat siasatan tuan-tuan sekalian, akhirnya mereka telah pun menangkap iaitu suspek utama kepada pembunuh kanak-kanak umur 4 tahun itu, ialah bapa kepada si kanak-kanak tersebut. Bayangkan tuan-tuan sekalian, hari ini tuan-tuan sekalian, kita sudah mula tidak rasa tenang dan tidak lagi tenteram, tidak ada lagi keamanan. Di mana dalam rumah pun sudah tidak aman lagi tuan-tuan sekalian.
tambahan pula semalam satu lagi berita tuan-tuan sekalian. Iaitu seorang suami tuan-tuan sekalian telah menembak isterinya yang sedang tidur. Lalu mayat isteri tersebut dibungkus lalu dimasukkan ke dalam tong lalu ditanam di dalam kebun tuan-tuan sekalian. Ini nak gambarkan kepada kita bahawa suasana musibah yang sedang kita hadapi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun bercerita kepada kita tentang suasana demi suasana tersebut tuan-tuan sekalian. Tambahan pula kita hari ini berhadapan dengan satu lagi musibah yang mana saya fikir musibah ini adalah merupakan musibah yang sangat berbahaya kepada negara kita dan juga kepada survival Islam sebagai agama kita. Iaitu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat iaitulah tentang soal pada hari ini sesama Islam kita sedang berpecah belah. Sesama Islam kita sedang mencaci maki, sedang hina menghina, sedang iaitu tuduh menuduh di antara satu sama lain. Di mana kalau kita buka dalam WhatsApp, di mana tuan-tuan sekalian golongan sebelah sini dia kata kepada golongan sebelah sana apa dia, iaitu walaun, Firaun. Golongan sebelah sana pula kata balas balik, dia kata munafik haraki, dia kata lagi kapiak, dia kata lagi meroyan. Sedangkan yang dikapir itu, sedangkan tuan-tuan sekalian yang disebut sebagai iaitu walaun itu, walaun ini tuan-tuan sekalian kita kena ingat ia adalah merupakan perkataan daripada bahasa Arab, iaitu daripada perkataan al-la'an, iaitu membawa maksud laknat. Laknat ini dia membawa maksud apa dia? Iaitu yang disebut sebagai putus. Apa yang putus tuan-tuan bila kita sebut sahaja laknat ataupun digunakan bahasa yang lain mal'un, ataupun kita hari ini sebut walaun, di mana ia sebenarnya adalah daripada perkataan kata dasar dia al-la'an, membawa maksud apa dia? Putus. Apa maksud putus? Putus ini maksudnya ialah iaitu Allah putuskan rahmatnya ke atas makhluk tersebut. Seperti mana kalau kita lihat syaitan yang dilaknat oleh Allah, membawa maksud apa dia? Iaitu syaitan yang diputuskan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut putus rahmat ini, ia membawa maksud tuan-tuan sekalian sudah tidak ada harapan lagi untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan kekal masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita jangan ingat bahawa dengan sembahyang kita semata-mata kita akan dapat masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun sampai pecah dahi-dahi kita menunaikan solat sekalipun, di mana bukan kerana ibadah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tasbih tuan sekalian sampai putih tali tasbih kita. Kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bukan disebabkan kerana kita banyak bertasbih itu yang melayakkan kita masuk syurga Allah, tapi kita masuk syurga Allah adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita guna sewenang-wenang perkataan ini kepada sesama Islam kita, saya rasa sangat takut tuan-tuan sekalian, di mana orang Islam melaknat orang Islam yang lain, orang Islam yang sebelah sana pula mengkapiak orang Islam sebelah sini. Tuan-tuan sekalian, yang seronok siapa dia tuan-tuan sekalian? Yang seronok adalah orang-orang bukan Islam tuan-tuan sekalian. Orang-orang kapiak seronok tuan-tuan sekalian. Dia kata-kata lagi, berpecah belah lagi. Sebab kalau kita kembali balik kepada sirah, di mana dalam sejarah
telah pun membuktikan bahawa antara sebab utama kejatuhan kerajaan Empayar Melayu Islam kita, iaitulah di Melaka, tuan-tuan sekalian, ia adalah disebabkan kerana iaitu perpecahan sesama umat Islam, perpecahan daripada kalangan orang-orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Sebab itu penjajah berjaya menjajah bumi kita kalau di dalam sejarah dia, tuan-tuan sekalian, kerana penjajah menggunakan kaedah divide and rule. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Nak lemahkan orang Melayu, sebab kalau orang Melayu ni bersatu padu, tuan-tuan sekalian, nescaya bumi Melayu ini mereka tak akan mampu untuk jajah, tuan-tuan sekalian. Jadi bagaimana mereka nak jajah bumi Melayu? Divide and rule. Pecahkan dahulu orang-orang Melayu ini. Laga-lagakan dulu sesama orang Melayu ini. Wujudkan permusuhan dahulu sesama orang Melayu ini. Maka mudahlah untuk kita, mudahlah penjajah, mudahlah orang bukan Islam, mudahlah orang-orang asing untuk perintah negara kita, tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu, kata Al-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia kata, setelah dia kata saya melihat, dia kata apa yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu dengan musibah demi musibah yang silih berganti, dia kata, maka tidak lain dan tidak bukan, dia kata, kita perlu, dia kata, menelusuri semula sejarah bagaimana umat-umat terdahulu telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerana kemaksiatan, disebabkan kerana iaitu kederhakaan, dan juga disebabkan kerana kealpaan mereka terhadap dosa-dosa yang lampau. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, saya fikir cukup sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah saya akan serahkan kepada pengurusi jawatan kuasa pengajian. Siapa dia, Haji ni? Haji, di mana, apa pandangan Haji sebelum kita nak tutup ni? Nak guna mana? Ataupun Haji dah siap-siap ada bawa kitab dah? Mana Haji? Yang ini Jawi, yang ini Rumi. Tapi yang ini pun ada dah, Rumi saya rasa. Tinggal sini dulu lah, tak boleh dia tinggal. Nanti saya snap, saya hantar. Jadi yang boleh pilih. Nombor 2. Nombor 2 tadi apa? Tak sebut. Fiqhus sirah. Fiqhus sirah. Oh, Tok Imam tu. Macam mana Tok Imam? Tok Imam cadangkan fiqhus sirah. Fiqhus sirah, masya-Allah. Baik, insya-Allah. Boleh setuju? Saya ikut saja. Boleh. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan meneruskan pengajian-pengajian seterusnya nanti, iaitu fiqhus sirah. Jadi Tuan Haji ni, saya tangkap gambar, saya bagi dekat Tuan Haji. Nanti Tuan Haji boleh cari dekat kedai arwah apa nama? Tuan Haji Syahri di Keunting tu, kalau saya panggil dulu Syahri Kitab. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh tuan pengurusi boleh nanti dapatkan kitab ni, nanti insya-Allah beli di sanalah. Boleh jadi gitu. Okey, jadi anak rasa cukup sekadar itu dulu yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri kuliah pengajian kita yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'
وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله